Saya menyeru diri saya dan mana-mana yang menonton, yang mendengar pada malam ni, khususnya orang yang jaga masjid, keluarlah duit, beri makan orang susah. Walaupun belanja besar, beri makan ni belanja besar tuan-tuan. Tapi Allah ganti, percayalah. Macam orang meniaga yang menu rahmah tu, dia bukan sedekah, dia tetap ada bisnes juga. Cuma dia punya margin tak besar lah. Bolehlah adalah untung sikit-sikit kalau pandai beli bekalan mentah tempat-tempat murah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang dihormati para pegawai dan barisan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Kita dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini dan seterusnya kembali dapat bertatap muka dalam kuliah mingguan. InsyaAllah pada kesempatan malam ini kita ingin mengangkat satu tajuk. Moga-moga memancing gairah kepada masyarakat di luar, iaitu berkenaan tentang menu rahmah. Hadirin hadirat sekalian, kalimat rahmah ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan amat mendalam maksudnya. Dalam Quran, kalimat rahmah diulang sebanyak 70 kali. Kalimat rahim diulang 95 kali. Dan kalimat ar-Rahman diulang 57 kali. Semua kalimat ini, rahmat, rahman, rahim, membawa kepada maksud yang hampir sama, iaitu sifat-sifat mengasihani, memberkati, menganugerahi dan yang seumpama dengannya. Dan hari ini kalimat rahmah telah digunakan kepada salah satu daripada inisiatif untuk menyantuni masyarakat memerlukan dipanggil sebagai menu rahmah. Persoalannya, kenapakah perlu dibuat menu rahmah ini? Pertama, ianya dapat sedikit sebanyak membantu dan seterusnya menyantuni golongan berpendapatan rendah untuk merasa makan di kedai. Ini kita matlamat yang umumnya. Kita kena akui tuan-tuan, hari ini makan di kedai memang agak mahal. Baik itu orang nak jimat bawa bekal. Tapi tak semua orang ada orang yang boleh menyediakan bekal untuk dia macam kita yang dah berumah tangga. Adik-adik kita, anak-anak yang belajar di kolej, di universiti, mungkin zaman kita belajar dulu nak masak celah mana, bukannya rajin sangat. Jadi tak dapat tidak, kedai lah tempat kita nak makan. Yang kita maksudkan makanan mahal ni bukannya kita makan di kedai yang memang mahal. Itu tak nafikan. Ada kedai makan memang eksklusif untuk golongan atasan. Yang ini memang mahal betul. Kalau tuan-tuan misalnya level-level makan di Kenny Hills Bakers, itu memang munasabah harganya. Atau makan di Gordon Ramsay. Atau makan di Burger and Lobster. Makan di Marinis on 57. Makan di Troika Sky Dining, makan di 38 di Grand Hyatt Kuala Lumpur, atau makan di Genji Japanese di Hilton PJ. Itu memang harga have-have, itu kita tak bincangkan. Dan itu memang untuk orang yang mampu.
Kalau mampu tak ada masalah. Kata orang tua, hati berani, senjata tajam. Mulut baca, emas banyak. Suka sama suka, udang galah tak beli. Suka sama suka, orang lain jangan peduli. Suka tengok, tak suka jalan. Itu kedai mahal. Tapi yang kita maksudkan adalah mahal di tempat yang tak sewajarnya mahal. Contohnya di warung, contohnya. Ataupun di gerai-gerai. Ataupun di kantin-kantin, institut pengajian. Yang ini kita nak angkat supaya dapat disantuni orang-orang yang berpendapatan rendah ini untuk makan di tempat-tempat yang wajar untuk tidak mahal ini. Ini satu. Yang kedua, kenapa menu rahmah ini diwujudkan? Yang kedua, kerana kita kena akui dari segi data, orang miskin ramai di negara kita ini. Orang miskin masih ramai. Di Jabatan Perdana Menteri ada satu unit, namanya Unit Penyelaras Pelaksanaan atau ICU di JPM. Mereka ini antara tugasannya adalah dia kumpulkan data-data kemiskinan di negara kita. Dia orang buat kajian berapa. Setakat laporan 31 Julai 2022, ada kira-kira 136,923 isi rumah adalah miskin tegar. Dan 308,699 isi rumah adalah dalam kategori miskin. Mana orang miskin masih lagi ada. Saya memetik satu kata-kata yang disampaikan oleh Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair. Tanya kepada dia baru-baru ni tentang bagaimana data terkini orang-orang miskin di negara kita. Mereka ada buat anggaran pendapatan isi rumah dan kemiskinan. Pernah buat survey. Dan didapati ada 20% kumpulan isi rumah M40 yang dulunya pendapatan 4,850 sampai 10,959. Sekarang dah bertukar kepada B40. Dah beralih. M40 pergi B40. Dan ada kurang lebih 13% golongan T20 yang dulu pendapatan 15,000 ke atas turun jadi M40. Dan paras kemiskinan itu memang meningkat. Dia kalau orang yang duduk bahagian statistik, survey apa semua ni, umumnya kemiskinan itu mereka ukur dengan macam-macam kaedah. Ada pengukuran dipanggil kemiskinan mutlak. Ada ukuran dipanggil kemiskinan relatif. Ada ukuran dipanggil kemiskinan pelbagai dimensi. Itu ada banyak lah. Pendapatan sekian dia ada buat kiraan. Kalau ikut Islam, mudah saja. Islam dia bahagikan orang susah ni dua saja. Fakir, miskin. Selesai masalah. Apa itu fakir, apa itu miskin. Kalau kata Imam Syafi'i, orang fakir ni orang yang tak ada harta. Tak ada apa-apa. Macam kita walaupun susah, korang ada harta. Mungkin rumah, peninggalan orang tua, ataupun kereta buruk pun harta. Orang fakir ni tak ada harta. Ataupun dia ada harta atau dia ada pekerjaan. Tapi pekerjaannya itu pula tidak halal. Ataupun pendapatan yang dia ada, dia kerja, ada pendapatan. Tapi tak sampai pun 50% daripada had kifayah. Untuk keperluan diri dia dan keperluan tanggungan dia. Kalau had kifayah ni dalam fiqh, dia kena ada 6 perkara. Perlindungan, makanan, perubatan, pendidikan, pengangkutan. Kalau dia tak ada keselamatan. Kalau dia tak boleh sediakan 6 ni, fakir. Fakir. Yang kedua, dalam Islam dia panggil miskin. Miskin ni orang yang ada harta. Tapi tak mampu nak penuhi keperluan kehidupannya. Kecukupan keperluannya. Mereka ada pendapatan. Pendapatan yang halal. Tapi hanya boleh menampung 50% saja untuk keperluan diri dia. Ataupun tanggungan dia. Tetapi tidak mencapai had kifayah. Sebab itu Nabi dia ada terangkan tentang orang miskin ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, "Laisal miskinu bihadza at-tawaf alladhi yatufu 'ala an-nas, faturadduhu al-luqmatu wa luqmatani wa tamratu wa tamratani." Nabi pernah menyebut orang miskin ini bukanlah orang yang mengemeh, ke hulu ke hilir meminta kepada orang lain supaya diberi sesuap ataupun 2 suap makanan ataupun diberi sebiji atau 2 biji kurma. Bukan itu orang miskin, kata Nabi. Sahabat bertanya, qalu famal miskinu ya Rasul? Lah kalau begitu, apa lagi ta'rif kemiskinan ya Rasulullah? Kata Nabi, allazi la yajidu ghinan yughnihi
wala yuftanu lahu fayatasaddaq alaih wala yas'alun nasi syai'ah. Orang miskin itu adalah pertama orang hidup tidak cukup untuk keperluan yang tadi. Basic needs dia tak dapat. Yang kedua, dia memang tak ada kepandaian pun untuk nak mencukupkan keperluan dia. Tak payahlah tuan-tuan bagi dia modal berniaga. Tak ada. Bagi dia beli enjin boat, dia jual pula enjin boat esok. Tak boleh. Dia memang tak boleh. Dia tak ada langsung knowledge untuk nak buat, nak keluar daripada kesusahan dia. Dan yang ketiga, wala yas'alun nasi syai'ah. Orang miskin ni dia tak akan meminta-minta kepada orang. Orang miskin bukan begitu perangai. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu negara kita ada kemiskinan mutlak, ada kemiskinan relatif, ada kemiskinan tegar. Tapi semuanya, kata Ketua Perangkawan, semuanya menunjukkan semakin ramai orang kita berada di bawah paras PJK makanan. Maknanya ada yang tak mampu pun untuk nak beli makanan ataupun tak mampu untuk macam kita lah. Sebab itu melihat kepada angka-angka dan data ini, maka kita manjatkan syukur kehadrat Ilahi. Pada bulan Januari tahun ini, 26 hari bulan Januari, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Haji Salahuddin bin Ayub, dia telah panggil beberapa persatuan-persatuan restoran dan juga kedai makan bermasak. Dan dia bincang macam mana nak bantu ini. Apa yang boleh kita buat sesuatu untuk nak menolong orang yang susah, yang ramai ni. Ni nak makan tapi duitnya tak banyak. Tapi dia bukan pengemis. Dan mereka pun bincanglah apa sebab, yang faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga makanan bermasak, apa yang boleh. Jadi banyak juga persatuan yang hadir ketika itu. Ada 7 ataupun 8 persatuan. Antaranya Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia ataupun Presma. Ada Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia, Primas. Ada Persatuan Pengusaha Tom Yam Malaysia pun ada juga datang bermesyuarat. Adalah beberapa persatuan-persatuan yang lain yang mewakili Malaysian retailers, retail chain dan macam-macam lagi. Jadi bincang punya bincang, mereka cadangkan dibuat satu menu untuk diberikan kepada rakyat kita, dipanggil dengan menu rahmah. Jadi dalam menu rahmah ini, dia makanan asas sajalah. Ada nasi campur dengan protein yang terpilih. Protein sama ada ayam ataupun ikan. Lepas tu campur dengan sayur-sayuran terpilih dan dijual pada harga RM5. Itu cadangannya. Dan alhamdulillah dah berjalan begitu baik. Setakat ini ada 12,000 kedai mamak. Ada 800 persatuan pengusaha restoran India Primas. Ada 500 kedai Tom Yam khususnya di Kuala Lumpur. Dan Maidin seluruh negara menyediakan menu rahmah ini. Tetapi sebenarnya, sebelum pihak pemerintah mengisytiharkan menu rahmah ini, sebenarnya kita dah pernah ada menu-menu untuk menyantuni orang susah ni dah banyak sebenarnya. Kalau tuan-tuan ingat zaman Datuk Seri Najib dulu pun ada buat tahun 2011. Masa tu dipanggil menu rakyat satu Malaysia. Masa tu diperkenalkan zaman itu kadar makannya RM4 saja. Tahun 2011. Tetapi dilaporkan menu rakyat satu Malaysia ni dihentikan secara senyap-senyap pada tahun 2014 oleh kalangan pengusaha. Sebabnya tak dapat tampung peningkatan kos. Artinya benda itu pernah diwujudkan. Dan ada juga di Kuantan ni pun ramai. Ada peniaga-peniaga yang jenis fikir akhirat, fikir alam mati dan sebagainya. Mereka pun buat nasi bajet. Benda tu tak untung sangat pun. Tapi dia niat nak nolong student di Kipsah ke di Syahputra zaman itu. Buat nasi bajet, ada di Batu Enam nasi tambori, macam-macam. Dah ada orang yang buat. Hatta fast food pun. Restoran makanan-makanan segera ni pun. Mereka pun dah lama dah buat makanan untuk golongan yang tidak berpendapatan tinggi ni. Dia tidaklah nama menu rahmah. Tapi dia ada nama dia lah. Macam contoh KFC, Kentucky Fried Chicken. Dia ada buat promo jimat 1, 2, 3. Tapi makan start pukul 12 sampai pukul 2 saja. Dia makan, kita ambil 1, campur 2, campur 3. Contoh ambil burger, kena klasik burger. Itu harga RM4.99. Plus 1, ambil contohnya regular whipped potato ataupun coleslaw. Itu RM1 saja. Tambah boleh makan. Untuk student, orang yang tidak bergaji besar, sesuai lah.
Atau McDonald pun, dia ada buat mix and match. Super Severs. Campur-campur-campur, RM5.99. Tapi lah, company-company besar ni, CSR mereka pun besar jugalah. Domino Pizza, dia ada buat personal pizza, RM3.90. Satu dua juring setiap hari Selasa. Itu memang banyak. Dan kalau kita di Kuantan ni pun, wakilnya pun ada pada malam ni, kita ada dapur infak. Dapur infak ni luar biasa tuan-tuan. Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Mana nak dapat orang berniaga begitu? Awak makanlah macam mana pun, bayar seikhlasnya. Khususnya sarapan pagi. Kita nak ambil kesempatan jugalah nak mewar-warkan sebab dapur infak ni pun rakan strategik kita dengan masjid negeri. Mereka sekarang dah ada 2 kedai. Maknanya jangan orang kata meniaga pesen gini tak untung. 2 kedai dah sekarang. Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Satu di Kompleks Dagangan Mahkota, Indra Mahkota. Dan satu lagi di nama kafe dia agak catchy sikit. Cafe Outmer. Cafe Outmer. Orang Kuala Lumpur tak faham. Outmer tu orang faham je yang faham. Outmer. Ni di Tahfiz Food Court. Dekat dengan Mak Tahfiz punya food court. Dulu Gobang di situ kan. Sekarang dah diambil oleh Dapur Infak. Itu pun sarapan pagi. Tuan-tuan boleh datang daripada pukul 8 sampai pukul 11. Makanlah. Ada roti tembayan. Ada kari. Ada gulai kambing. Ada gulai ayam. Ada mihun goreng. Ada selemak pun ada. Minum macam biasa. Teh panas kopi o. Tapi bayar seikhlasnya. Ada orang dia order macam-macam, bayar RM2. Ada, terima je. Tapi ada orang jiwa besar, minum teh tarik saja, bayar RM50. Sebab dia bukan niat nak beli, sedekah. Artinya konsep itu ada. Kita niat bukan nak, kita niat orang ramai yang memerlukan. Tapi sudah pasti, apa juga inisiatif kebaikan, orang tak bersetuju tu ramai. Ramai. Kalau kita tengok survey yang dibuat, memang tak semua orang bersetuju. Kita didik masyarakat beri makan murah begitu. Sampai bila kita nak ajar mereka makan. Kalau dah tak mampu, tak payahlah makan kedai. Ini cakap orang yang tak nyokong lah. Makan kedai buat apa makan di rumah. Mungkin dia tak pernah ada campus life. Tak pernah duduk asrama. Dia tak tahu suasana kita zaman belajar di college apa semua. Atas pelbagai faktor lah orang tidak setuju dengan inisiatif menu rahmah ini. Ada kerana masalah perbezaan ijtihad politik. Itu kita tak dapat nak santuni lah. Memang dia tak suka. Kalau tak suka ke A, tak suka ke B, apa A, B buat, dia takkan suka lah sampai kiamat pun. Ataupun kerana faktor label. Mungkin dia rahmah tu terlalu islamik sangat. Ada juga yang tak selesa. Ada juga yang tak setuju dengan konsep menu rahmah ni kerana rugi. Dia kata rugi. Dia kata bahan mentah mahal, telur mahal, ayam mahal, sayur mahal. Mati kami berniaga macam ni. Ada dia masalah takut rugi. Tapi yang ramainya adalah kedekut tu lah. Kedekut. Dia berkira. Kita tak dapat nak selesaikan lah masalah orang yang politik tu tadi. Yang kehidupannya siang malam melihat apa juga yang dilakukan dari segi untung rugi politik kepartian. Tu kita tak dapat nak bantulah. Alhamdulillah kita pun tak reti juga. Tapi kalau ada orang tidak menyokong kerana takut rugi. Ataupun dia rasa kalau buat macam ni macam mana kami nak survive. Yang ini boleh kita sama-sama bagikan semangat pada malam ini. Tuan-tuan sekalian, pertama sekali, kita kalau nolong orang ni, janganlah kedekut. Percayalah. Walaupun duit tuan-tuan dalam poket sekarang ada RM5, tiba-tiba keluar masjid kan ada je orang minta duit dengan kita. Kita khabar aku kalau beri RM5, tak ada duit lah aku ni. Kita pun buat-buat tak dengar je lah dia minta. Tapi dalam kita nak menolong, jangan ada kedekut. Bahkan Nabi mengatakan orang beriman mustahil kedekut. La yajtami'u syukhu wal imanu fi qalbi 'abdi abadan. Takkan berkumpul iman dan kedekut dalam hati seorang beriman. Iman dengan kedekut dia tak boleh serumah. Mustahil. Maknanya kalau dia beriman, dia takkan kedekut. Artinya kalau dia kedekut, dia tak kuat iman. Orang kedekut berkira-kira. Bakhil kedekut si tangkai jering. Lama berfikir bila menyara kerana takut tabungnya kering. Jangan jadi kedekut dan tamak. Menolong orang kita tak hendak. Menimbun harta tak agak-agak. Orang miskin kita buat-buat tak nampak. Inilah orang hati busuk, perangai tak cedak.
Ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan dalam Quran ada satu ayat. Ayat ni ramai orang hafal. Apakah ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Ayat ni popular lah. Iaitu Allah Ta'ala menyebutkan tentang Al-Ma'un. Siapa Al-Ma'un? Al-Ma'un ini yang kita takut kita yang disebutkan oleh Allah. Surah ni namakan Al-Ma'un. Al-Ma'un ni diasal daripada perkataan Al-Ma'an. Ma'an ni maknanya sikit. Dan dia juga dikatakan ambil dari perkataan Ma'unah. Ma'unah maknanya bantuan. Jadi Al-Ma'un bermaksud orang yang memberi sedikit bantuan. Bantuan ada, sikit. Jangan ketidak, kata orang faham. Jangan ketidak. Ulama' fiqh, kalau kita tengok, dia ada bahas dalam Kitabul Buyu', kitab jual beli ni, ada satu perbahasan yang dipanggil sebagai perbahasan ariyah. Ariyah ini adalah perbahasan tentang pemilik barang membenarkan barang miliknya dimanfaatkan oleh orang lain tanpa sebarang bayaran. Maknanya kita ada kereta, orang pakai kereta kita, kita tak cas. Pro bono kita panggil. Ambillah awak pakai. Jadi istilah mudahnya ariyah itu adalah tentang perihal meminjamkan. Kita meminjamkan laptop kita, contoh pada kawan kita, kita tak cas dia apa-apa pun. Maka orang yang tak nak beri barang dia kepada orang, padahal dia tak guna pun barang tu, dia saja tak nak bagi orang saja. Maka ini disebut Al-Ma'un. Dia ada benda tu, tapi dia tak nak beri pada orang, sebab dia saja tak nak beri. Dia panggil Al-Ma'un. Pak Ma'un lain tu, malam pesta muda-mudi, tu Pak Ma'un namanya, baca buku sejarah. Tu Pak Ma'un. Ini Al-Ma'un. Maka golongan ini kata para ulama al-ma'un ni yamna'un al-ariyah. Mereka enggan memberi barang kita dia atau meminjamkan barang dia kepada orang lain. Jadi kepada golongan ini Allah Ta'ala mulakan dengan satu pertanyaan dalam surah ini. Apa Tuhan tanya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu tak kamu siapakah pembohong agama? Maka kasar ayat tu ya. Nipu kuat. Piah atas kepala, janggut panjang. Nipu. Siapakah golongan penipu dalam agama? Dia, biddin tu ada banyak terjemahan. Pecahannya kalau kita nak baca tafsir kan macam-macam lah. Hari pembalasan, hari kebangkitan, adin tu macam-macam lah. Tapi di umumnya kita sebut, siapakah orang yang pembohong dan penipu dalam agama ini? Ada beberapa kriteria yang Allah Ta'ala sebutkan. Tapi salah satunya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. And does not encourage the feeding of the poor. Al-Ma'un ini, orang yukadzibu biddin ini, dia bukan tak beri orang miskin makan. Dia tak bagi orang beri pun orang miskin makan. Dia tu memang tak bagilah bapak berikutnya. Dia tak bagi pula. Awak tak bagi. Awak tak bagi. Simpan. Tak payah bagi. Dia ni pemalas. Tak payah bagi. Dia menghalang pula orang nak bagi. Ini penipu agama dia panggil. Dia memang takkan tolong orang susah. Tapi yang Tuhan marahnya, dia halang pula orang lain nak tolong orang susah. Awak tak nak tolong, awak punya pasal lah. Kenapa ada orang nak tolong, awak cocok dia, tak payah tolonglah. Orang miskin ni pemalas semua. Kita dulu pun miskin juga. Jangan begitu. Sebab itu Tuhan guna kalimat wala yahuddu. Yahuddu ni kata dasarnya hadada. Maknanya menggalakkan. Kalau bahasa Arab, kalau dia naik kuda, kalau dia nak suruh kuda tu berjalan, dia kata hayya. Maka itu dia panggil yahuddu. Dia menggalakkan, memacu kuda tu ke depan.
Jadi orang yang menghalang ni, orang lain tengah semangat. Dia kerat orang tu. Awak tak payah tolong lah. Contoh kita kedai meniaga. Dah bincang dah dengan semua, okeylah kita buatlah makanan simple untuk student ramai belajar sekarang. Kita buat set makan, buatlah paprik simple, ayam potong kecil-kecil campur apa, nasi putih, sup kosong. RM5. Datang orang lain, tak payah, awak jangan layan. Ni semua ngarut belaka ni. Awak tahu tak sekarang ayam, dia halang pula kita nak tolong orang. Itu dipanggil ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mu tahu tak siapa penipu dalam agama ini? Orang lain nak buat baik, dia larang. Sebab itu ayat itu, kalau kita kaji secara halus, Allah Ta'ala sindir. Contoh. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dalam ayat itu, Allah guna perkataan miskin. Miskin ni daripada masdar sakana. Sakana ni maknanya tak bergerak. Orang miskin ni dia tak bergerak. Mereka tak boleh keluar pun daripada kemiskinan itu dan kesusahan itu. Mereka tak akan dapat ditolong melainkan ada orang yang bantu menolong. Tapi orang yang yukadzibu biddin, dia tetap menekan orang miskin tu supaya tak boleh keluar. Biar orang ni mati situ saja. Dia tak nak bagi orang tu selamat. Dan dalam ayat ini kata ulama tafsir, Allah gunakan singular saja. Miskin. Dalam bahasa Arab, dia ada singular, dia ada plural. Ada mufrad, ada jamak. Kalau Allah gunakan miskin, itu mufrad, singular. Kalau ramai, masakin. Kalau orang miskin yang ramai, masakin. Kalau miskin, satu orang miskin saja. Kenapa dalam ayat Quran untuk ayat ini, Allah Ta'ala sebut perkataan satu orang miskin saja? Kenapa dia tak sebut wala yahuddu ala ta'amil masakin? Mereka itu orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Tapi Tuhan gunakan singular saja. Miskin. Sebab nak menunjukkan bahawa orang kalau dah hati busuk, jangankan ramai orang miskin. Seorang miskin pun dia tak nak bagi. Satu orang miskin pun dia tak sudi nak bagi. Dia jenis memang tak nak bagi. Dan kalimah yang Allah gunakan adalah ta'amil miskin. Makanan orang miskin. Dalam bahasa Arab itu dipanggil bentuk mudhaf, mudhaf pun ilaih. Ini bermaksud makanan itu adalah kepunyaan orang miskin. Bukan kepunyaan awak. Dari segi bahasa Arab, dari segi bahasa, Allah tidak kata beri makan kepada orang miskin. Tapi Allah Ta'ala kata beri makanan orang miskin itu. Artinya, makanan tu hak orang miskin. Kerja awak memberi je. Allah beri rezeki pada orang miskin tu melalui awak. Awak jadi wakil pos. Jadi awak ambil makanan dia, tolong bagi. Bukannya awak beri makan pada dia. Allah beri makan melalui awak. Kalau awak halang juga, inilah penipu agama. Itu yang Tuhan nak ringkaskan. Sebab itu, percayalah. Kita takkan jadi kaya kalau kedekut pun. Dan takkan miskin orang yang sedekah. Tuan-tuan, tak pernah ada orang jadi miskin kerana sedekah. Saya menyeru diri saya dan mana-mana yang menonton, yang mendengar pada malam ni, khususnya orang yang jaga masjid. Keluarlah duit, beri makan orang susah. Walaupun belanja besar, beri makan ni belanja besar tuan-tuan. Tapi Allah ganti, percayalah. Macam orang meniaga yang menu rahmah tu, dia bukan sedekah. Dia tetap ada bisnes juga. Cuma dia punya margin tak besar lah. Bolehlah ada lah untung sikit-sikit kalau pandai beli bekalan mentah tempat-tempat murah. Tapi kalau sedekah macam masjid ni memang tak ada untung apa pun. Macam kita di masjid negeri, kita ucap terima kasih pada semua jemaah yang tuan-tuan sumbang, lan tabung apa semua ni. Kita gunakan betul duit-duit yang kita terima. Tiap-tiap minggu kita belanja 1,000 orang makan. Setiap minggu. Daripada hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita buat makan tiap-tiap malam. Kalau kuliah duha kita buat, hari Jumaat kita buat makan. Dan kita belanja 7-8 ribu seminggu. Bukan duit masjid, duit tuan-tuan semua. Kamu tak nak simpan duit, kita bagi orang memerlukan. Tuan-tuan sumbang, kita sumbang pula pada orang. Betul yang kalau tuan-tuan rasa sihat ke, berkat lah tu. Sebab nyumbang kepada orang yang memerlukan. Takkan miskin kerana sedekah. Dan masjid kita pun tak adalah jadi susah bila duit. Kalau kira berkira, sedap 7-8 ribu simpan macam-macam benda boleh buat.
Tak, kita memanjangkan sedekah pada tuan-tuan. Tak miskin pun. Kita nolong orang ni tak miskin. Bahkan Nabi pernah nyebut, pahala sedekah paling besar adalah ketika engkau tengah berangan nak jadi kaya. Oh, itu paling besar sedekah pahalanya. Sahabat bertanya, kata Abu Hurairah, ja'a rajulun ilan Nabi faqal ya Rasulullah ayu sadaqati a'zamu ajra. Ya Rasulullah, sedekah mana yang kalau saya buat pahalanya lebih besar lagi daripada pahala orang lain yang sama sedekah macam saya? Kata Nabi gini, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Engkau sedekahlah ketika engkau tengah sihat. Sebab ada orang bila dah sakit baru sedekah. Waya penuh lah. Sedekah semula harta aku. Tak naklah nyimpan. Takut anak-anak berebut katanya. Sedekah semua bagi rumah anak yatim. Pahala juga. Tapi lebih besar pahala orang tengah sihat sedekah. Macam tuan-tuan tengah sihat ni sedekah. Pahala besar. Yang kedua, ketika kamu tengah kedekut. Berkira. Duit kita baru cadang nak cek kereta bulan 3 ni. Hanya minta pula. Jadi ketika sedang berkira tu, paling bagus sedekah. Kemudian semasa bila? Takhshal faqra. Takut jadi miskin. Paling bagus sedekah. Kemudian Nabi tu, wa ta'mulul ghina. Ketika kamu baru nak berangan-angan jadi orang kaya. Baru berangan, ni nak beli tiket kapal terbang, nak pergi ke London ke apa ke. Tiba datang pula, orang minta apa semua macam-macam. Pahala paling besar sedekah. Orang yang tak setuju dengan menu rahmah, beri makan pada orang susah ni, dia bagi alasan. Ustaz, kamu bukan tak nak support Ustaz. Kamu ni kedai kecil je, warung je. Mana daya? McDonald bolehlah buat. McDonald punya sale pernah naik 15%, naik jualan dia saja 3.25 bilion. Maka munasabahlah dia itu boleh buat CSR sebanyak itu. Tuan-tuan, nak cerita malam ini. Nak sedekah ni tak tunggu kaya. Tuan-tuan ingat semua kedai kaya sedekah? Tak. Kedai tak kaya lebih banyak sedekah daripada kedai kaya. Tuan-tuan sekalian, tadi kita cerita kawan-kawan kita di dapur infak. Di Yogyakarta, Indonesia, ada satu kedai dipanggil Mari Ngopi. Banyak kedai dia, Mari Ngopi. Kedai dia buat kopi. Ada barista, ada tukang buat latte, cappuccino, americano, saiz gelas ada tall, grande, venti. Bukan kedai pakai tapis panjang punya buat kopi. Oh, tak. Kedai kafe betul. Grinding punya apa tu kopi bean. Mesin kat 2-30 ribu ke. Tapi tuan-tuan pergi ke kedai situ, dia punya tagline dia, ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ada barista lagi. Dia buat kopi, katalah dia buat latte. Ada lukisan, lawa apa semua. Adalah wartawan tanya, ngapa awak berniaga cara begitu? Dia kata, kami ni mikir bukanlah mikir nak untung sangat. Untung tu mana orang berniaga nak untung. Tapi kami rasa kekayaan batin. Bila dapat orang kampung, ibu tunggal datang kerja di kedai kami, kita dapat mengeluarkan orang daripada kesusahan. Orang yang tak ada kerja dapat kerja, cuci pinggan di belakang pun semua. Rasa bahagia dengan itu. Dan bahagia itu tak boleh dijual beli. Walau duit banyak pun belum tentu dapat kebahagiaan gitu. Tokey dia cerita, ada yang reti bahasa bayar okey lah. Kadang ada orang order sampai cappuccino yang mahal-mahal macam-macam, bayar 10 ribu, 12 ribu rupiah saja. 10 ribu, 12 ribu ni berapa duit kita? 2 ringgit, 4 ringgit gitu ya. Letih menega cappuccino 2 ringgit. Tapi sebab dia, tak apalah, rezeki lain pula. Datang pula orang lain. Kadang order americano saja, long black. Tapi bayar 250 ribu rupiah. Maknanya kat 70 ringgit. Secawan. Jadi mungkin rugi sini ada orang datang. Sama macam di dapur infak. Orang kadang datang minum, makan. Ada orang yang makan banyak, 2-3 orang. Bayar 5 ringgit ada. Tapi ramai lagi orang yang datang, minum air saja. Masuk 50, keep the change. Dan itu yang lebih ramai lagi. Sebab itu, janganlah takut tuan-tuan. Kalau syarikat kaya, belum tentu dia nak buat menu rahmah. Belum tentu. Takat ni belum lagi. Bukan kita kata belum tak buat langsung. Belum lagi. Starbucks misalnya, tak tahulah nak buat ke tak. Starbucks nak buat menu rahmah. Dia punya annual revenue, dia rekod dia 997.7 million. Masa financial year 30 Jun 2022.
Kita doa lah dia buat menu rahmah. Bercara dia pula tak tahulah guna gaya. Tapi benda ini tak tunggu kaya lah. Untuk kita nak nolong orang. Dan kepada orang berniaga kita ambil kesempatan. Hidup ni bukan nak cari untung tiap-tiap masa. Kita tak boleh nak cari untung sama. Kita ada masa hidup kita ni nak satu benda yang dia panggil berkat. Berkat ni benda tak jual. Tuan-tuan kalau berkat ni ada jual di kedai orang berebut beli. Berkat ni tak ada. Dan berkat ni antaranya dapat daripada doa malaikat. Misalnya itu berkat. Nabi dah berjanji, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsika talafa. Tiap-tiap pagi kata Nabi, datang dua malaikat berdoa untuk setiap manusia. Malaikat pertama berdoa, ya Allah gantikanlah duit orang yang sedekah ini ya Allah. Malaikat doa. Kita keluar duit banyak, kita rasa susah. Tapi kita didoakan oleh malaikat. Malaikat ni tuan-tuan, mana pernah buat dosa? Mana ada malaikat curi motor, ketos kerak, bukan kerja malaikat. Manusia ada ke dosanya? Malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ati mumsikan talafa. Ya Allah, engkau hancurkan hati orang yang kedekut berkira ni ya Allah. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi kepada peniaga-peniaga, moga menjentiklah semangat kita nak nolong orang malam ini. Ayo, dalam kita menjadi usahawan, jadilah juga pahlawan. Pahlawan ni bukan pendekar, pahlawan, mencari pahala. Kita nak cari berkat. Hidup ni bukan soal duit sangat. Walaupun duit mustahak. Tapi kita meniaga ni ibadat kita. Menerusi bisnes kita ni, kita boleh tolong orang dapat kerja. Beri orang makan yang lapar jadi kenyang. Orang yang sedih jadi gembira. Ini semua beyond daripada keuntungan. Dia lebih kepada kebahagiaan kita di alam yang satu lagi. Sebab itu Nabi SAW, dia pesan pada kita. Antara amalan mu kena buat sebelum mu mati adalah bersedekah. Apa sebab? Ada satu hadis Nabi pernah sebut. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima biha khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di penutup hidupnya kemudian dia mati masuk surga. Kemudian Nabi sambung lagi. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang berpuasa ikhlas kerana Allah dan itulah amalan dia terakhir kemudian dia mati, maka dia masuk surga kata Nabi. Dan yang ketiga Nabi sebut wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa-siapa yang bersedekah dan itulah amalan terakhir sebelum dia meninggal, dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan malangkan nak tidur. Buka telefon, lalu iklan. Sumbangan rumah anak yatim, contoh. Sumbangan pembinaan masjid, nombor akaun. Tekan je FPX, kita pun sedekah. Tengok dalam bank tak berapa ada ke, bagilah RM10 buat syarat. Cuk bagi RM10. Ikhlas, tak ada nak tunjuk korang masuk, tunjuk TikTok, live aku nyumbang tak. Tapi nak sebelum tidur je, puk masuk. Takdir pukul 2 pagi meninggal. Tengah tidur meninggal. Dan itulah sedekah amalan terakhir sebelum kita mati, masuk surga kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kepada peniaga-peniaga, fikir jugalah kita punya saham kita yang satu lagi. Memang tak untung buat makan RM5 tak lepas tuan-tuan. RM7.5, RM8 pun seeh lah. Sebab kami tahu kami masjid buat makan. Bukan kita masak. Kita tiap-tiap hari yang makan tu kita order. Jadi ada peniaga kita minta harga sekian. Memang tak lepas Ustaz. Kalau taruh ni bekas pun dah mahal. Oh yelah. Kita faham. Tapi hidup ni ada nak fikir hak satu lagi lah. Kata Junaid Al-Baghdadi, orang pernah tanya dia, wahai tuan guru, apa sebab ada orang, dia tak adalah rajin dengan ibadat serupa orang lain. Masjid pun tak adalah sehebat orang lain. Pergi ke Mekah pun tak adalah kerap sangat. Ilmu agama pun tak tinggi. Tapi mati hari Jumaat. Mati orang iring jenazahnya ratus-ratus ribu orang. Ribu orang iring. Maknanya tarikh ulama' punya mati ni. Waktu meninggal pula semayang, orang-orang alim datang. Macam mana ada orang dapat pengakhiran hidup dia mulia? Pada hidup dia bukanlah ustaz ke, dia bukan penceramah, dia bukan ahli ibadah. Maka dijawab oleh Junaid Al-Baghdadi,
arba'un turfa'ul abda ila a'la darajat wa in qilla ilmuhu wa amaluh. Ada 4 perkara kalau kita buat, walaupun darjat kita ilmu rendah, amalan tak banyak, tapi 4 perkara ni akan angkat darjat kita. Apakah dia? Al-hilmu, wa tawadhu', wa sakha', wa husnul khuluq. Nombor 1 kata dia hilmu, lemah lembut, sopan santun. Jangan kasar dengan orang, cakap berala, atau lagi dengan orang tua-tua, cakap elok-elok. Yang kedua, tawadhu', jangan sombong. Yang ketiga, wasakha', suka sedekah, suka nolong. Mungkin kita amalan tak banyak, kita tak ada nak pergi ke masjid supaya orang lain, kita meniaga apa semua pasal malam macam-macam. Tapi kita suka nolong orang, suka sedekah. Wa husnul khuluq, dan perangai molek. Mari kita gembirakan orang. Ada satu kisah di Mesir ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan supaya jadikan semangat. Di Mesir ada seorang peniaga, ni cerita benar. Namanya Insinyur Salah Atiyah. Dia dah meninggal tahun 2016. Masa tu umur dia dah 70 tahun. Meninggal dunia. Ada satu bandar di Mesir ni nama Mit Ghamar. Mit Ghamar di Mesir. Saya dulu mengaji di Tonto, Mesir. Tonto dengan Mit Ghamar ni lebih kurang dalam 45 kilo. Kuantan Pekan lah kurang lebih. Kuantan Ubay. Jadi dia baru habis graduation. Dia balik ke kampung dia. Dia ajak kawan-kawan dia ada 9 orang. Kita buat bisnes kata dia. Sebab dia orang habis dalam fakulti pertanian begitu. Jadi dia kata kita buat bisnes ladang, buat penternakan apa semua itu kita pandai. Jadi 9 orang ni kumpul lah. Saham sikit sebanyak. Kumpul. Kawan dia 9 orang. Semua tamat pengajian universiti yang sama dalam bidang pertanian peternakan. Pakat buka bisnes, kongsi sikit seorang, kongsi. Dia kongsi 200 genih seorang. Mana RM200 seorang? Meniaga apa RM200? RM200, 9 orang kongsi. Jadi mereka pakat kita ni tak cukup ni. Kena cari partner seorang lagi, pemodal yang ke-10. Jadi mereka bincang nak cari siapa. Tak ada orang lah nak kongsi dengan dia orang ni. Akhirnya Insinyur Salah Atiyah mengatakan, tak apa. Kawan jumpa dah pemodal kita yang ke-10. Siapa dia? Orang kaya mana? Jawab Insinyur Salah Atiyah. Pemodal kita yang ke-10 adalah Allah. Yang ke-10 partner kita Allah. Jadi dia kata, setiap partner ni mesti dapat bahagian masing-masing. Kita berniaga, semua ada saham masing-masing. Semua mesti dapat. Dan kita bersetuju supaya 10%, kalau ada keuntungan, 10% kita beri kepada Allah. Selaku shareholder kita, rakan kongsi kita dalam perniagaan ini. Dan kita minta Allah bantu kita dalam perniagaan. Sampai begitu dia buat keputusan. Berani tak berani. Jadi mereka pun buatlah ladang ternakan ayam kecil-kecilan. Pusingan modal yang pertama itu menghasilkan keuntungan yang sangat besar dengan izin Allah. Jadi 10% dia beri pada Allah. Dia bagi dalam bentuk apa? Allah Ta'ala bukan nak duit. Dia bagi tolong orang susah. Tolong orang susah. Dia kata ini saham Allah. 10%. Bila untung lagi dia naik lagi 20% profit sharing lagi. Sampai satu tahap dia naikkan peruntukan untuk Allah 50% daripada keuntungan. 50-50. Bagaimana cara dia gunakan keuntungan yang diberi kepada pemodal yang ke-10 iaitu Allah itu? Mula-mula dia bina sekolah agama. Untuk peringkat tadika, taska kanak-kanak lelaki. Orang pun datang belajar, dia buat pula taska untuk perempuan. Lepas tu permintaan bagus. Budak-budak pun lepas 5-6 tahun nak masuk sekolah. Sekolah jauh. Dia buat pula Ma'had Al-Azhar untuk sekolah rendah Al-Azhar. Kemudian dia buat pula sekolah rendah Al-Azhar untuk perempuan. Lepas tu budak-budak ni pun besar. Dia kata tak payah pindah. Buat sekolah di sini. Dia buat pula sekolah menengah Al-Azhar. Ma'had Al-Azhar peringkat menengah untuk lelaki dan perempuan. Kemudian datang pula orang kampung berdekatan. Dengar sini ada sekolah. Datang pula duduk. Tak ada pula asrama. Dia buat pula asrama. Boleh muatkan 600 orang pelajar. Dia muatkan, besarkan lagi. Boleh muat sampai 1000 orang. Kemudian dia sendiri di kampung tu dia buat Baitul Mal. Majlis agama dah ada dah. Dia sendiri buat Baitul Mal untuk tolong orang susah. Jadi orang kampung dia bagi kerja. Ladang dia kerja. Dia kata, ya Allah,
Ini aku beri bukan kerana aku nak beri, tapi ini shame-Mu ya Allah. Aku selalu ke orang susah. Kemudian bila orang kampung lain dah mula datang bekerja di kampung itu, mereka mengadu, tuan, susah nak datang ke kampung tuan, bas tak banyak, kereta api pun tak lalu sini. Kami kena tukar van pula, naik kereta angkut datang sini, leceh lah tuan. Tak apalah, kita cari duit, kita buat stesen kereta api. Biar kereta api lalu kampung kita. Sampai begitu dia tolong. Tuan-tuan sekalian, ketika dia meninggal dunia, lebih 1/2 juta orang iring jenazah dia. Dan semua yang iring jenazah dia adalah orang yang dulu susah. Yang dia tolong, ibu tunggal, anak yatim, orang yang tak ada kerja, tak ada suami, kerja di kebun dia, kerja di tempat ayam dia. Orang ni pula boleh ada keluarga, boleh anak belajar bagus. Sebab orang macam ni dia menganggap bahawa dalam niaga kita ada pemodal ke-10, iaitu Allah. Jadi kepada orang meniaga, moga-moga menyuntik semangatlah. Kamu ni bukan orang niaga, kita nak beri semangat saja. Kami masjid beri makan percuma lah. Tuan-tuan jangan beri makan percuma, tumbang pula kan. Niaga lah, tapi buatlah juga makanan khas untuk orang-orang yang susah. Tanda orang pemurah. Banyak beramal, kuat sedekah. Tahu berpihak pada yang susah. Tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pemurah. Ikhlas membantu orang yang lemah. Rajin menolong orang yang susah. Muka manis, mulut peramah. Cuma kepada pihak pemerintah, kita harap moga suara kita dengar. Kalau dah banyak kedai-kedai yang seronok nak buat menu rahmah. Ataupun dia tak nak nama menu rahmah. Buburlah nama apa-apa pun tak ada masalah. Tapi malam ni mungkin dah semangat nak buat makanan untuk sediakan kepada orang yang memerlukan. Cuma kepada pihak pemerintah kita harap mudahkanlah urusan orang-orang meniaga ini. Sebab kadang restoran ini, masalah mereka sekarang adalah pekerja kurang. Pekerja asing payah. Sebab permit lah mula kita pun tak pandai juga. Jadi minta pihak pemerintah mudahkan. Jadi orang tu seronok nak jual murah lagi. Sebab pekerja dah banyak. Nepal ada, Bangladesh ada apa semua. Orang Indonesia pun masuk ramai. Jadi dia lebih lancar urusan dia. Tak larat juga dia kerja 3 orang nak beri makan orang ramai. Jadi ini inisiatif pihak kerajaan lah. Jadi kita tak reti lah nak beri nasihat lebih-lebih sangat. Yang penting, marilah kita saling bantu-membantu. Yang sikit sama dirasa, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Yang sekuku sama dibagi, yang setitik sama mencolek. Yang secebih sama dikutih, yang secupak sama nampak. Yang sepompat sama mendapat, yang sekal sama dikepal, yang segantung sama kenyang, yang sepiring sama ditating. Yang sebakul sama kita pikul, yang sesuak sama mengecap. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ke hilir sama berkayuh, ke hulu sama bergalah. Ke atas sama tinggi, ke bawah sama rendah, ke langit sama berpucuk, ke bumi sama berakar. Inilah sifat orang-orang beriman. Dia satu cubit pergi, perkanan akan terasa juga. Banyak nak diterangkan tapi saya kira sekadar itulah. Sembang-sembang pada malam ini berkaitan dengan menu rahmah. Bukanlah kita nak kempen sangat, tapi nak mengajak semualah termasuk pihak masjid. Surau, ada duit, jemaah sedekah, beri makan pada orang susah. Kalau ada orang halang, tuan-tuan bacakan dia ayat Al-Ma'un kepada dia. Awak tak nak bagi, awak punya pasal. Awak jangan halang orang nak buat baik. Awak jangan halang orang nak buat baik. Bukan minta duit awak duduk diam je. Yukazibu bidin. Awak ni penipu agama. Piah atas kepala nipu. Orang nak buat baik tak beri, bukan minta duit awak. Jadi, itu kalau ayat kasarnya lah. Kita tolonglah sama-sama kita ni. Sekadar itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Terima kasih juga kepada Dapur Infak lah yang sudah datang pada malam ni. Julung-julung kali untuk kita mengambil kesempatan. Muslimin muslimat, mari kita bantu dia orang. Sebab dia orang memang buat makan. Makanlah sepuasnya, bayar ikhlas tuan-tuan lah. Tapi jangan bayar RM2 letih. Kari kambing, roti tempayan. Bagi sedekah lah, bagi lebih sikit. Moga, sebab dia orang ni, tabung mereka dapat, dia guna untuk membantu golongan rentan. Iaitu di Jalan Wak Ahjang. Di sana kita ada ramai kawan-kawan kita yang dah insaf. Dulu bekas banduan, bekas pekerja seksual, bekas apa-apa. Jadi mereka sekarang nak kembali ke pangkal jalan. Tapi tak ada orang nak bawa. Jadi Dapur Infak, kita sama-sama bantu.
buatkan surau, buatkan program. Dia nak balik semula pun ke jalan. Ada yang dulu tukar jantina dan sebagainya. Tapi sekarang dah, alhamdulillah lah, dah nak semayang pun semua. Jadi memerlukan kepada sokongan kita semua. Mudah saja tuan-tuan makan saja di dapur infak, dapat sumbang lah kepada mereka juga. Jadi dua dalam satu. Dan kita di masjid pun rakan strategik. Ada yang kadang kita edar roti, makanan itu dapur infak juga yang buat. Kita beli dari dia orang, kita agihkan kepada jemaah. Jadi kita sama-sama berkolaborasi lah ya. Sekadar itu kita tutup dengan doa moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban. Panjangkanlah umur kami dapat bertemu bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa asin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa alin syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.